Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video ni kita nak bincang sikit berkenaan dengan strategi macam mana kita nak pilih kaunter yang memberi pulangan dalam bentuk dividen. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ni insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Video ni mungkin agak special sikit. Kita nak bincang tentang satu teknik ataupun satu strategi yang mungkin tak ramai di kalangan kita, khususnya mereka yang masuk ke bursa dengan mode sebagai trader. Sebenarnya di sana ada juga teknik yang mana kita boleh guna yang tidak memerlukan kita spend terlalu banyak masa untuk kita monitor market. Okey, secara umumnya sebagaimana yang kita tahulah, saya yakin dan percaya semua tuan-tuan semua tahu, di sana ada dua teknik ataupun dua cara macam mana kita nak dapatkan profit daripada pasaran saham khususnya. Iaitu yang pertama sekali adalah dengan kita dapatkan pulangan dengan teknik capital gain, iaitu kita beli sesuatu saham itu dengan sesuatu harga. Kalau kita golong, kita beli dengan harga yang rendah dan kita aim untuk jual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi, maka perbezaan harga itu akan kita katakan sebagai profit lah. Okey, bergantung pada unit kita ada dan kita jual itu berdasarkan market price yang mana lebih tinggi daripada harga sewaktu kita beli, maka perbezaan harga itu memberi pulangan kepada kita. Jadi itu secara umumnya teknik yang pertama lah, dan kebanyakan orang fokus kepada teknik yang pertama itu. Cuma di sana okey, yang tu kita panggil trader lah. Kita panggil trader ataupun kita panggil pedagang lah. Okey, kita panggil pedagang yang mana kita memerlukan masa yang lebih kerap untuk kita monitor pergerakan harga. Dan kita nak buat entry pun kita kena pastikan kita buat entry yang betul. Okey, dan kita kena sentiasa ada level di mana kita akan membuat cut loss dan itu penting kepada setiap trader. Baik, di sana ada satu paradigm yang lain, iaitu yang dipanggil investor, yang mana fokusnya bukan sangat kepada capital gain. Okey, yang mana dia beli dengan harga yang rendah dan jual dengan harga yang tinggi. Itu mungkin profit yang dia akan dapat juga, tetapi dia punya teknik ataupun dia punya fokus adalah lebih kepada dividen. Okey, sama ada dalam bentuk dividen dalam bentuk cash ataupun dividen mungkin dalam bentuk bonus yang dikeluarkan oleh syarikat tertentu yang dia buat entry ataupun dia miliki sahamnya. Jadi bagi saya lah mereka yang masuk ke pasaran saham khususnya Bursa Malaysia, tak ramai yang fokus kepada teknik investor. So hari ni kita nak bincang macam mana cara untuk kita mencari kaunter-kaunter yang memberi pulangan dari segi dalam konteks dividen. Bukan lebih kepada bukan fokus kita untuk beli dengan harga rendah dan jual pada harga yang tinggi. So itu perbezaan yang perlu kita faham lah supaya kita tahu identiti kita dan kita fokuskan kita punya strategi kita berdasarkan kita punya teknik entry itu ataupun kita punya fokus lah, sama ada kita nak jadi trader ataupun investor. Okey. Tuan-tuan semua, kalau kita masuk ataupun kita letak duit kita dalam ASB ataupun dalam tabung haji ataupun mana-mana instrumen pelaburan kita punya fokus mungkin berapa setahun, okey, mungkin dalam 5 ke 10% setahun. Okey, 5 ke 10% setahun. Jadi untuk kita melihat peluang dalam Bursa Malaysia,
Jadi kita kena cari kaunter-kaunter yang memberi pulangan at least 10% per year lah. Yang mana kita guna konsep compounding. Setiap tahun kalau kita dapat 10%, tahun yang seterusnya kita dapat 10% lagi dan seterusnya. InsyaAllah dia akan berganda dengan banyak lah. Okay, menggunakan teknik compound ya. So, kuncinya adalah macam mana cara untuk kita performance dari segi investment kita melebihi daripada investment dalam tabung haji contohnya ataupun ESB dan sebagainya lah. Okey. So dengan pasaran saham ni boleh tak kita lawan dari segi ROI apa ni berbanding dengan kita letakkan duit kita dalam tabung haji dan sebagainya. So itu benda yang kita nak bincang kepada hari ni. So kalau kita nak tapis ataupun kita nak cari kaunter-kaunter yang memberi dividen kita tak boleh dah tengok boleh sebenarnya kalau kita nak tengok dari apa ni menggunakan trading view cuma kalau kita nak lebih tepat dan lebih banyak informationnya biasanya saya akan merujuk kepada website Malaysia Stockbiz malaysiastock.biz yang mana dekat sini dia punya filter ataupun dia punya ni lah analysis tool so kita klik pada analysis tool. Okey, dekat sini dia akan ada kriteria ni. Okey, kriteria. So kita fokus kepada dividend yield So kita tutup dulu dia punya FA yang lain ni yang mana kita insya-Allah kita akan bincangkan lain kali lah. Okey. So sekarang ni kita nak fokus kepada dividend yield. Okey, so kita kata tadi kita nak dividen sekurang-kurangnya 10%. Okey, so kita klik pada 10%. Okey, mungkin kita boleh gunakan juga dia punya ni fungsi apa ni apa dia panggil ni wallahu alam lah. Okey, so kita boleh drag je. Okey. So untuk kali ni kita tengok dividend yield. Okey, apa maksud dividend yield? Dividend yield ni maksudnya dividen yang diberikan oleh sesuatu syarikat itu, katakan dalam masa setahun, dividennya mungkin 2 kali dia bagi. Kali pertama mungkin dia bagi 2%. Okay, second time selepas 6 bulan contohnya dia bagi 2%, another 2%. Jadi total 4%. So 4% per year lah. So dia punya dividend yield itu 4% per year. Cuma kalau dalam information yang kita akan dapat ni contohnya kan, okay, kita ambil satu lah kita ambil satu counter apa kita ambil counter Naim contohnya kan. Okay, counter Naim kita klik dekat situ. Okay, so kita scroll down ke bawah, kita tengok dia punya dividen, berapa dividen dia bagi Okay, so kalau dalam konteks Naim ini dia ada bagi dividen lah. Okay, tahun 2020 dia bagi dividen sekali. Okay, dan tahun 2021 sekali lagi dia bagi maksudnya kalau kita tengok financial year 2020 maksudnya apa ni yang berakhir 31 Disember 2020 dia bagi dividen 9.9 sen. Financial year yang berakhir 31 Disember 2021 okey dia bagi 7.9 sen Yang ni bukan macam ni 9.9 sen ni bukan maksud 99 sen Dia maksudnya kalau dalam ringgit dia akan jadi RM 0.09 lah. Okey, 0.099 ringgit untuk satu saham. Okey, untuk satu saham. Jadi kalau kita nak kira dividend yield, kita ambil ni okey, kita ambil yang latest lah Kita ambil yang latest ni yang berakhir 31 Disember 2021 7.9 okey 7.9 sen bahagi dengan current price berapa? Kita cuba ambil calculator. Okey, kita tengok calculator sekejap. Kejap 7.9
bukan 7%, 0.079 sen. 0.079 ringgit. Bahagi dengan current price, berapa current price? 0.52 So bahagi dengan 0.52 sama dengan ni 0.15 darab dengan 100 lah. Kita nak tahu berapa persen So berapa persen? 15.19 Okey, 15.19. Sebab itu kalau kita tengok dekat sini Naim Financial Information ini, okey, ni dia punya summary lah, dia punya fundamental dia. Okey, kita tengok dividend yield dia adalah 15.19. Maksudnya dia punya dividend yield ni maksudnya 15% setahun. Okey, 15% setahun. Okey. Ini bukan buy call tuan-tuan Samalah. Kita kira 15.9, 15.9 Itu maksudnya dividen yang diberikan tahun lepas tapi di compare dengan yang sekarang ni current price sudah akan dapatlah 15.19 Okey. Yang tu so maksudnya kalau Naim ini dia memberi dividen yang sama, jumlah yang sama dengan current price pun sama untuk tahun ini yang berakhir 31 Disember 2022, kita akan dapat 15%. Okey, tapi tak ada jaminan lah, of course lah. Tak ada jaminan. Cuma dalam syarikat ini, dalam sesuatu syarikat itu dia ada dividend policy. Dividend policy yang mana kita boleh check polisi syarikat tersebut dari segi polisi syarikat itu berapa persen dia akan berikan dia akan beri dividen kepada investor dia ataupun dia punya shareholder dia. Okey, berdasarkan dia punya keuntungan dan sebagainya lah. Okey. Cuma dalam Malaysia Stock Biz ni maklumat tentang dividen policy ini hanya untuk yang package yang berbayar saja. Dia punya information itu ditutup dan kita akan dapat information ini sekiranya kita subscribe lah. Malaysia Stock.biz ini yang berbayar, dia akan adalah dia punya dividend policy ni. Katakanlah syarikat Naim ini dia punya dividend policy dia akan bagi at least 10%, okay, 10% setahun contohnya. Maka itulah yang akan dilaksanakan oleh syarikat tersebut. Okey. Jadi satu benda yang kita kena ingat bahawa tak semestinya syarikat yang memberi dividen yang tinggi pada tahun sebelumnya akan beri dividen yang tinggi juga untuk tahun sekarang sebab dia kena tengok dari segi prestasi syarikat, dari segi revenue syarikat, dari segi profit dan sebagainya, dia kena tengok jugalah. Okey. Cuma jangan kita tengok hanya dividen ini dan kita terus beli tuan-tuan itu bukan keputusan yang bijak lah. Okey. Sebab itu saya kata ini bukan buy call tuan-tuan, ini contoh sajalah saya tunjuk counter Naim Sama juga kalau kita tengok counter yang lain. Contohnya kita tengok counter yang lebih tinggi Contohnya kita ambil Top Glove lah Top Glove walaupun harga dia punya current price Top Glove sekarang ni okey, dia punya current price kalau kita tengok turun tuan-tuan so kalau kita masuk menggunakan capital gain punya teknik nanyalah tuan-tuan kita beli dekat sini mungkin dia turun lagi. Dia nak turun lagi Tetapi kalau kita yakin syarikat ini dia mempunyai fundamental, dia mempunyai management yang strong dan dia punya market pun stable tak ada isu-isu yang boleh menjejaskan dari segi fundamental dia, dari segi supply dan demand yang berkaitan dengan syarikat ini. So kita boleh guna teknik sebagai investor lah. Okey. Tapi sekali lagi saya katakan ini bukan buy call lah tuan-tuan Ini sebagai satu contoh saja sebagai satu contoh je. Kita tengok counter kita tengok Top Glove dia punya berapa dia punya dividen dia Top Glove kita tengok. Okey, so tengok ni counter yang jarang ni hijau semua ni So kita scroll down walaupun sekarang ni price dia tengah merudum jatuh. Okey, so kalau kita nak masuk untuk capital gain mungkin tak sesuai lah.
Okey, sebagai trader. Okey, so kalau kita scroll down ke bawah, kita tengok dia punya dividen dia. Nampak tuan-tuan? Kalau Naim tadi dia hanya bagi sekali setahun. Itu pun bermula pada tahun 2020. Sebelum tu 2017 rasanya last. And then 2020 dia bagi, 2021 dia bagi. So counter Top Glove pula, kalau kita tengok dia punya dividen dia pada tahun 2021 okey, pada tahun 2021 dia bagi berapa kali ni? Nampak 9 Mac, 9 Jun, 17 September, 10 Disember. So 2021 semua ni, ataupun kalau kita nak tengok dari segi financial year yang berakhir pada 31 Ogos setiap tahun sejak 31 Ogos 2021 sehinggalah so ini financial year yang sama. Okey. Cuma tarikh ni berbezalah. Okey. Untuk tahun financial yang sama dia bagi 4 kali tuan-tuan Dia bagi 4 kali. Katakanlah kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni. Cuma sekarang ni kita tahu current price ni. Tak apa, kita ambil ni contoh je tuan-tuan semua, tahun 2021 sebab waktu ni market dah turun dah untuk ni 31 Ogos Kita tengok 31 Ogos tahun 2021 31 Ogos. Nampak dia dah turun tuan-tuan dekat situ. Dekat sini maksudnya ni financial year semakin turun lah. Okey, tapi dia still bagi dividen waktu tersebut Jom kita tengok okey. Kita tengok kita ambil yang ni lah, yang financial year ni yang berakhir 31 Ogos ni. Kita ambil semua 16.5 0.16 okey, 165 tambah dengan 0.252 yang ni tambah dengan 18 tambah dengan 0.118 sen 0.18 ringgit lah tambah dengan 0.054. So total 65 sen 65 sen. Katakanlah kita ambil price yang last kali tahun lepas 31 Ogos tahun 2021 sebab dia punya ex date 31 Ogos ni pada 1 Oktober. So katakanlah kita ambil price pada 1 Oktober lah kita ambil price pada 1 Oktober berapa ringgit? Sekejap, 1 Oktober ni sekejap, yang ini latest latest ex date dia 1 Oktober. Okey, contohlah kita ambil 1 Oktober 2021 1 Oktober 2021 lebih kurang tuan-tuan dekat sekitar situ maksudnya dalam 2 ringgit 80 sen kita ambil contoh 2 ringgit 80 sen. Maksudnya berapa tadi? Allah Akbar. Berapa tadi tak ingat tadi. 0. berapa? 0.05 sen tak ingat. Sekejap sorry. Kita tengok history dia. Okey, 0.651 0.651. Okey, 0.651 bahagi dengan berapa ringgit tadi? Dia punya ni 2 ringgit 80 sen lah katakanlah 2 ringgit 80 sen 2 ringgit 80 sen. So ni 0.23 darab dengan 100. Okey. So dalam masa setahun tuan-tuan, okey, 23 sen. Sorry, 23 sen pula. 23% dalam masa setahun. Sekiranya kita masuk dalam counter Top Glove dan kita pegang dalam masa setahun. Of course lah, kalau kita tengok harga tu mungkin saya ambil harga yang paling rendah lah mungkin kalau kita nak ambil financial year 2021 tu, Ogos 2021, mungkin kena ambil sebelum tu lagi lah maksudnya dalam kita kena ambil daripada sebelum tu lagi lah maksudnya daripada mungkin kemuncak dia dekat atas ni lah.
Okey, kalau kita beli dekat atas ni mungkin tak adalah sampai dividen kita dapat 23% Mungkin dalam 10% macam tu je Okey. So 10% setahun dah kira okey lah Uh, cuma bila kita beli dekat atas ni, katakanlah 31 Ogos 31 Ogos tahun 2020 kita start beli. Bila harga turun kita beli lagi, turun beli lagi. So dia akan average down lah. Okay, kita punya modal So dia turun kita beli lagi, turun beli lagi. So kita kumpulkan sebanyak mungkin unit saham yang kita dapat. Kita kumpulkan sebanyak mungkin unit saham dengan tujuan kita nak dapatkan dividen So that's why investor dia punya cara pemikiran dia berbeza. Okey, semakin harga turun semakin dia beli selagi mana dia percaya bahawa syarikat itu syarikat yang bagus, syarikat yang profitable, yang dia boleh dapat dividen, dan waktu harga price jatuh waktu tu dia beli. Okey, dengan kepercayaan bahawa dengan harga jatuh dia boleh beli dengan harga diskaun. Okey. Dan dia pun tak aim untuk jual saham syarikat itu dalam masa yang singkat. Okey, kalau jatuh lagi dia akan beli lagi Jatuh lagi dia beli lagi Sebab apa? Sebab dia aim untuk dapatkan dividen daripada syarikat tersebut instead of capital gain lah, yang mana dia beli dengan harga rendah, dijual dengan harga yang tinggi Jadi itu paradigm yang kita nak kena tahulah Cuma kalau kita boleh combine teknik sebagai investor, sebagai pelabur, dan juga teknik sebagai trader, lagi baguslah. Maksudnya kita aim kita mencari syarikat-syarikat yang mempunyai fundamental yang strong. Okey. Syarikat yang mempunyai fundamental yang strong, yang under value, okey, dan syarikat itu sentiasa bagi dividen. Okey. Dan kalau kita tengok dari segi teknikalnya pun cantik. Jadi syarikat-syarikat seumpama itulah yang kita akan membuat entry. Okey, so kita combine antara fundamental dengan technical. Of course lah, syarikat-syarikat seumpama itu bukan senang nak cari dan tak banyak pun Jadi bergantung kepada pengalaman kita, bergantung kepada kita punya prediction kita masing-masing berdasarkan ilmu yang kita ada. Jadi kita beli counter-counter yang walaupun kita target untuk kita dapatkan dividen daripada syarikat, tetapi dari segi teknikalnya pun cantik. Okey, so kita boleh ambil kedua-dua sudut itu capital gain pun mungkin kita boleh aim pada masa yang sama. Kita juga boleh mengharapkan dividen daripada syarikat Okey. Satu benda tuan-tuan kadang-kadang ada syarikat yang mengumumkan akan beri bonus kepada dia punya pemegang saham dia. Okey. Sebagai seorang trader, adakah kita patut bergembira dengan pengumuman bonus tersebut? Ini suatu benda yang kita nak kena faham betul-betul Okey. Trader sepatutnya dia tak terlalu gembira lah. In fact, ada saham yang dia diumumkan akan beri bonus untuk contohnya satu saham dapat dua, satu saham sedia ada akan dapat satu saham lagi yang baru sebagai bonus lalu kalau kita masuk sebagai trader, okey, dan kita nak mengharapkan bonus itu, sebenarnya kita mungkin silap langkah sebab ada juga counter-counter yang mengumumkan akan beri bonus, selepas saja diumum itu harga drop. Sebab itu bila pengumuman tentang bonus ini sebenarnya dia khabar gembira kepada orang yang fokusnya adalah investor lah. Fokusnya untuk dapatkan dividen daripada syarikat. Okey, kerana apa? Kerana bila dia dapat bonus tu sebenarnya dia rahmat yang besar Okey, kalau selama ni mungkin dia hanya ada 10,000 unit contohnya. 10,000 unit saham, tiba-tiba
Kalau satu dapat satu, maksudnya sekarang ni dia akan dapat 2,000. 2,000 unit saham. Jadi 2 kali ganda. Jadi kalau syarikat itu bagi dividen, katakanlah satu saham dia dapat 10 sen contohnya. Contohnya kan. Satu saham dapat 10 sen. Kalau sebelum ni dia dapat certain amount, dan sekarang ni bila 2 kali ganda, dia punya dividen pun akan jadi 2 kali ganda lah. Disebabkan dia dapat unit yang lebih. Itu sebabnya bila syarikat mengumumkan bonus, maka khabar gembira sebenarnya lebih kepada investor lah, berbanding dengan trader. Sebab trader kalau dia aim dia masuk nak dapatkan bonus, ada kemungkinan bila dia masuk saja memang dia dah dapat bonus tu, tapi harga saham tu mungkin akan drop, yang menyebabkan dia rugi secara short term. Okey, itu perlukan pengalaman lah untuk betul-betul faham apa sebenarnya berlaku dalam market. So saya harap kita punya sesi pada kali ni memberi kefahaman lah kepada tuan-tuan semua. Jadi kita jangan terlalu fix kita punya minda kita untuk menjadi seorang trader. Bahkan lebih teruk lagi, kita membuat entry menggunakan teknik trader tapi tiba-tiba harga drop, baru kita nak convert kepada investor. Itu perkara yang biasa berlaku dalam saham ini. Masuk sebagai trader tapi nak hold. Sebab apa? Sebab harga dah turun banyak sangat. Kalau nak cut loss pun terlalu banyak rugi. Tapi tak apalah, kita jadi trader lah. Kita jadi investor lah. Itu jadi masalah sebenarnya. Sebab bila kita masuk menggunakan teknik trader, kita mungkin kurang dari segi pertimbangan kita, dari segi teknik, dari segi fundamental syarikat. Okey, ada kemungkinan syarikat yang membuat pergerakan yang cantik pada asalnya. Okey, tetapi pergerakan harga tiba-tiba berlawanan dengan apa yang kita jangka. Harga turun, kita tak sempat nak buat cut loss. Okey, sedangkan syarikat tersebut merupakan syarikat yang fundamentalnya teruk. Okey, so syarikat-syarikat seumpama itu yang akan menjadi masalah kepada kita, kepada portfolio kita, yang menyebabkan ramai di kalangan kita yang terpaksa pegang syarikat-syarikat tersebut dengan masa yang lama dan harga semakin turun dan dari segi dividen pula kita tak dapat. Sebab apa? Sebab syarikat tersebut bukanlah syarikat yang perform. Okey, sebab kita masuk asalnya guna teknik trader. Okey, tiba-tiba kita nak bertukar kepada investor. So tuan-tuan semua, saya harap tuan-tuan semua dapatlah apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. Saya minta maaf kerana mungkin saya punya penyampaian kali ini agak cacah meroboh sikit. Okey, tuan-tuan semua, kepada mereka yang baru, jangan lupa untuk like, komen sekiranya tuan-tuan ada komen, dan jangan lupa yang paling penting saya subscribe. InsyaAllah saya akan cuba untuk hasilkan konten yang lebih menarik selepas ini, insyaAllah. Saya sebenarnya banyak benda lagi saya nak share, tetapi disebabkan kekangan masa dan saya pun sekarang ni tengah fokus satu benda yang sangat penting. InsyaAllah saya akan maklumkan bila sampai masanya nanti apa benda yang saya tengah buat. Okey, so tuan-tuan semua, saya kira itu sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam tuan-tuan. Sekiranya ada sebarang soalan, mungkin tuan-tuan boleh turunkan dalam ruangan komen di bawah lah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.